yang tanjizi qadim. Iradat ni dia ada dua takluk, dua peranan dan dua tugas, dua kerja dia. Kalau kampung sebut kerja, pekerjaan dia. Pertama, takluk suluhi qadim. Dia ada peranan dia. Peranan iradat pertama suluhi qadim. Dia panggil suluh ni patut padan. Sedia kala lagi dah Tuhan dah boleh. Makna iaitulah patut padannya Allah menentukan pada azali. Kan? Maka contohnya si Omar tadi, Tuhan boleh bagi dia jadi panjang, Tuhan boleh jadi dia pendek, Tuhan boleh jadikan dia putih, Tuhan boleh jadikan dia hitam. Tu. Sebab tu atas mana-mana kehendak Tuhan, Tuhan boleh buat dengan sebab salahi. Apa silu? Sebab Tuhan ada iradat yang mutlaqah. Jadi Tuhan ada hak, Tuhan nak memilih. Itu kalau kita iktibar salahiyatul iradah. Kan? Kita ni, kalau kita kira pada suluh qadim, kita ni boleh jadi raja. Kan? Kita boleh jadi sultan. Kalau kita kira azali dulu, kalau kira takluk iradat suluh qadim. Tapi sekarang bawa tak jadi sultan, sah dah tanjizi qadim. Tuhan dah lulus sejak kala kita ni bukan sultan. Tak jadi sultan tu lah. Kan? Tapi kalau kira suluhi, kita boleh jadi sultan. Kalau hatta ulama boleh jadi ulama. Kalau iktibar takluk suluhi, suluhi ni patut padan. Allah boleh membuat, boleh menentu sebab Tuhan ada iradat yang mutlaqah, yang mutlak. Itu dia panggil takluk suluhi qadim. Mana sedia kala lagi Tuhan boleh buat. Kalau Omar yang duk ada sekarang ni gemuk dan hitam, kalau kita iktibar suluhi qadim, sedia patut padan sedia kala azali dulu, Omar tadi boleh kurus dan putih. Dia boleh kurus dan putih. Tapi dah bila ada sekarang ni dia gemuk dan hitam, tu sah dah takluk tanjizi qadim. Sedia kala Tuhan dah tentu hang dulu. Itu. Nampak? Kenapa dia jadi raja? Kerana sah dah Tuhan dah tentu pada tanjizi qadim. Dia ni akan jadi raja. Yang kedua, takluk iradat dipanggil tanjizi qadim. Itulah Allah tentukan sesuatu dengan sifat yang patut dengan satu tadi. Tuhan tentu siap. Kalau kata Omar tadi, Tuhan tentu gemuk dan kurus, siap lah. Itu dia panggil tanjizi qadim. Tahu mana? Sekarang ni macam tu. Kenapa dia ni jadi sultan? Kita tahu dah Tuhan dah tentu sedia kala. Tetapi kalau kira suluhi, dia ni boleh jadi tukang sampah. Dan boleh jadi nelayan, boleh jadi macam-macam. Kalau kira suluhi. Tapi bila kita tengok keadaan dia tadi sekarang ni sultan, maka sudah tentu itu merupakan pelaksanaan yang telah lama. Iaitulah dia panggil tanjizi qadim. Sejak kala Tuhan dah tentu. Begitu. Tapi ada ulama buh satu lagi, iradat ni ada takluk tanjizi hadis. Makna tanjizi hadis ni baru lulus. Baru lulus. Maknanya Tuhan baru tentu. Besok baru tentu ni yang ulama. Sebab tu pendapat yang paling kuat dua aja, suluhi qadim, tanjizi qadim. Tanjizi hadis tak ada. Mana apa? Ulama kata begini, bukan ulama tu tak faham. Dia kata begini, tanjizi hadis ni, Allah tentukan Omar tadi ni panjang pada ketika Allah menjadikan bil fi'li. Makna dengan live, dengan kudrat Allah. Allah jadi maknanya kudrat mencipta kudrat tentu siap dia ni hitam. Dia ni pendek dan panjang dan sebagainya. Iradat tentu. Kudrat pak sekali dengan serentak iradat tentu. Mana tanjizi tu memang ada dah. Mana berarti dia ni pun orang pandai juga. Dia nak bagi sama je dengan kudrat tu. Kan? Kudrat dia ada suluhi, tanjizi. Dia ada. Dia nak bagi sama juga. Dia sebut apa? Iradat ni dia ada juga tanjizi hadis. Pelaksanaan yang baru. Ulama kata mana boleh ada tanjizi hadis? Makna Tuhan baru tentu. Kalau Tuhan baru tentu, makna sebelum tu Tuhan tak tahu.
Mungkin dia akan jawab, tak, tanjiri qadim lah, Tuhan tahu dah. Hari itu tu. Kalau dah Tuhan dah tentu hitam, kenapa Tuhan nak tentu lagi pada masa jadi? Hak ni jenis benda macam ni, kalau nak cerita, paling kalau ulama dulu barangkali seminggu kalau cerita ni. Nak cerita ulama dulu tengok hebatnya ilmu mereka. Benda macam ni kalau dia faham barangkali seminggu kita nak dengar. Jangan buat main. Cuma kita ambil sekarang dah ada kesimpulan ringkasan saja yang ulama buat. Parti kita dah ambil dia inti parti dah yang ulama bahas bincang dulu. Tu pun kita tak apa nak faham lagi. Kalau pada ketika mereka nak menentu, nak buat keputusan tu, perdebatan itu, Masya Allah kita tak faham barangkali kita ada dalam majlis tu. Allah hebat, ulama-ulama dulu hebat. Alat dia cukup. Jadi ulama kata begini, tak ada tanjili hadis ni tak ada. Kenapa nak kena pergi tentu pula dah pada ketika bagi dia kudrat bagi mencipta tu, pada masa tu iradat kaum tentu. Kalau dia kata bahu tentu, tanjizi qadim tak ada, maka Tuhan jadi pada masa tu. Kalau Tuhan dah tentu, tanjizi qadim ada, tapi pitambah lagi tanjizi, apa faedahnya? Tapi ulama kata, iyalah memanglah bila dia lahir dicipta, di situ serentak sekali dengan ketentuan Allah. Memang dah ada di situ. Ulama kata begini, hak tu bukan dia panggil takluk. Dia bukan takluk, dia panggil izhar. Lita'alluki tanjizi, nak berzohirkan bagi keputusan takluk tanjizi qadim. Laisa ta'allukan, bal huwa izharun lita'alluki tanjizi al-qadim. Dia hanya menzohirkan, mengeluarkan hasil daripada keputusan iradat Allah yang dahulu qadim, tanjizi qadim. Izhar sahaja, bukan takluk. Kalau takluk dah kena takluk apa lagi dah, iradat dah tentu. Ni payah ni kalau baru datang tak faham. Nak buat macam mana? Payah. Baik, itu yang Syekh sebut. Dan menghendaki itulah, nak ni bukan baru, dikatakan baginya menghendaki itu ta'alluq iradat yang tanjizi qadim. Tuhan tentu sedia kala lagi dah. Tanjizi qadim. Hadis tak ada lah. Hak tadi pendapat lemah. Jadi saya sebut saja. Itu pendapat tu lemah. Dia tidak ada hadis. Kalau ada hadis, mana Tuhan jahit sebelum tu. Kalau dia kata tak, tanjizi qadim ada juga. Kenapa tak kena ada tahsil hasil? Kenapa tak perlu ada lagi tanjizi hadis? Dan Tuhan dah tentu, dah siap. Itu. Baik, kalau orang tanya, apa beza suluhi qadim dengan tanjizi qadim? Patut padan sedia kala dan lulus sedia kala. Apa beza? Tanjizi itu khas daripada suluhi. Tanjizi dia khusus sikit daripada suluhi. Suluhi itu umum. Itu. Suluhi itu dia umum. Sebab suluhi ni mana Tuhan boleh tentu siapa-siapa belakang. Kalau sekarang ni Omar tadi dia gemuk dan hitam, makna kalau kira azali dulu, Tuhan boleh jadi dia tadi kurus dan hitam, dia ni kurus dan putih, gemuk dan putih dan sebagainya. Tapi bila keadaan sekarang ni yang kita lihat ni hasil daripada tanjizi qadim, kita tak boleh kata dah Omar tadi ni dia tinggi, dia kurus, dia putih. Tapi kalau kira suluhi, kita boleh kata Omar tadi ni putih boleh, tinggi boleh, handsome dan sebagainya boleh. Sebab tu tanjizi tu dia khas daripada suluhi. Suluhi tu umum daripada tanjizi. Kerana tanjizi ni dia hanya melulus sebelah ada ataupun tak ada. Kalau dia tentu ada, maka tidaklah tiada. Kalau Tuhan tentu tiada, maka tidaklah ada. Kalau Tuhan tentu putih, maka tidaklah hitam. Bila tentu hitam, maka tidaklah putih. Mengaji apa ni? Itu makna tanjizi ni dia hanya lulus balik sebelah. Sama ada dia tentu dengan ada atau tiada. Tapi suluhi dia boleh tentu balik mana-mana. Dia boleh tentu hitam dan putih. Gemuk dan kurus dia boleh tentu. Itu kalau suluhi. Tapi bila dah tanjizi, dia mesti kena sebelah. Dia mesti sebelah saja, dia tidak boleh dua-dua belah. Kalau Tuhan tentu hitam, maka tidak putih lah. Maknanya suluhi ni
patut padan, boleh mengada dan meniada kedua-duanya sekali. Tapi tanjiz ini pelaksanaan yang qadim bagi menjadi atau bukan dan, atau meniadakan. Suluhi menjadi dan meniada, boleh, Tuhan boleh buat. Itu. Lepas tu kalau sultan, kalau seorang tadi dia sultan sekarang ini, dia sultan lah. Dia bukan rakyat biasa. Tapi pada masa azali, kalau qiyas suluhi, dia boleh jadi sultan, dia boleh jadi yang lain. Itu. Ini tanjiz qadim. Mustahil lawannya lawan berkehendak, iaitu lawan berkehendak, ketiadaan berkehendak. Dia macam main-main je tau, tapi jangan buat main. Itu hak betul lah. Berkehendak lawan tak berkehendak lah. Hitam lawan tak putih, hitam lawannya tak hitam lah. Takkan hitam lawan hitam. Putih tu kita lawan khusus. Hitam ni dia bukan nanti lawan putih. Dia lawan merah, lawan hijau. Itu dari romantik lain pula cerita. Yang betulnya hitam lawannya tak hitam. Tak hitam tu masuk putih, masuk merah, masuk hijau. Kita yang pergi khususnya hitam lawan putih. Tambah kata, merah kata aku pun tak hitam. Hijau kata aku pun tak hitam juga. Hijau kata buat main apa kena mengena putih ni. Dia tiba je putih tu pergi lawan hitam, aku pun tak hitam. Ni kita jangan buat main. Dia bukan main-main kita. Berkehendak. Baik. Iaitu mustahil lawan yang berkehendak, iaitu kita tak berkehendak. Sebab tu kena faham. Tapi kita beri nama, lepas tu Syekh sebut, iaitu lawan berkehendak, ketiadaan berkehendak. Tak apalah. Yang diibaratkan, yang dituturkan oleh ulama pada setengah daripada ketiadaan berkehendak itu dengan lalai. Kita panggil lalai. Memanglah berkehendak lawannya tiada berkehendak lah, tapi bagi nama dengan lain. Mana berkehendak lawannya lalai. Macam kita mendengar lawannya apa? Lawannya tak mendengar. Pendengar lawannya tiada pendengar, yang diberi nama dengan tuli. Dipanggil tuli. Macam kita berkata-kata, lawannya tidak berkata-kata. Tidak berkata-kata tu yang dipanggil dengan diam. Perkata lawannya tidak ada perkata, yang dipanggil dengan bisu. Tu kena uji sekolah lain ni. Tu ya ni. Kalau kita bila sebut berkata-kata, sifat kalam, artinya berkata-kata. Berkata-kata Tuhan ini sedia kala, qadim ada di Allah SWT. Lawannya bisu. Berkata-kata lawannya bisu. Melihat lawannya buta. Mendengar lawannya tuli. Itu tak betul. Melihat bukan lawannya buta. Kalau siapa tak melihat, dia buta. Kalau dia tidur, buta tak nama dia? Dia panggil apa? Tak melihat. Mendengar, lawannya bukan tuli. Lawannya tak mendengar. Yang lawan tuli ni pendengar. Bila dia tidak ada pendengar di dia, maka namanya tuli. Kalau mendengar lawan tuli, kalau dia tidur, dia tadilah merupakan pekak dan tuli. Belaka, bisu semua belaka. Kalau berkata-kata, lawannya tak berkata-kata. Kami tuan-tuan tak berkata-kata, bukan bisu ni. Diam baik sekarang ni. Bukan bisu. Sebab apa? Tadi duk berkata-kata, sekarang tak berkata-kata. Tapi kalau nganga mulut, tak keluar suara, itu maknanya sah, tidak ada perkata. Maka pada masa itu
kita panggil dia bisu. Walaupun dia buka mulut ataupun dia tidur. Dia tidur kita tak, oh dia ni bisu. Bukan bisu sebab dia tak cakap. Memang tadi memang masa dia sedar tadi memang dia tak nak cakap. Tu. Ni kata kitab Al-Qutu'u Amal cukup hebat. Oh, kita tak tahu. Kita nak buat kajian kitab ni lah paling sesuai nak buat kajian. Dengan bahasa ni cukup dalam. Ni saja tu, ni kan nak cerita ni panjang kat sini. Ini nak sampai ke-7 lah. Kan? Satu-satu rahsia dia. Dia cukup halu bahasa Melayu dia. Orang pakar bahasa Arab. Baik, kita tengok sikit lagi. Iaitu ketiadaan perkanak yang diibaratkan, yang dipanggil daripada setengah daripada ketiadaan perkanak itu dengan lalai. Sebab apa dia kata yang diibaratkan daripada setengahnya ketiadaan perkehendak tu dengan lalai? Itu nak beritahu kata ketiadaan perkehendak tu umum makna dia. Kita kata lalai pun boleh, nyanyuk pun boleh, apa lagi, leka pun boleh, macam-macam boleh. Sebab tu dia kata ketiadaan perkehendak yang diibarat, yang dipanggil daripada setengah daripada makna ketiadaan perkehendak itu dengan lalai. Mana lalai itu sebahagian daripada makna ketiadaan perkehendak. Faham tak tu? Lalai itu setengah daripada makna ketiadaan perkehendak. Maknanya ketiadaan perkehendak ni luas. Lepas tu Syekh Padang dia tak kata apa ni? Ketiadaan perkehendak yang diibaratkan dengan lalai. Tak boleh. Kalau orang pandai dia boleh iktiraf bangkang lagi Syekh. Tu apa? Ketiadaan perkehendak bukan khusus makna lalai. Ketiadaan perkehendak lalai pun boleh, nyanyuk pun boleh, leka pun boleh dan macam-macam lagi. Lepas tu Syekh terpaksa kena sebut yang diibarat daripada setengahnya. Jadi setengah daripada makna ketiadaan perkehendak dengan nama lalai. Boleh gitu? Aku sebut sebahagian. Nampak? Di situ. Tapi kalau kita tak konsep ni, kita nampak biasa kitab ni. Apa dia sebut-sebut setengah-setengah ni? Tak. Ulama dulu dia nak mengarang ni, dia jaga satu-satu. Satu-satu kalau kita tanya dia, ni saya. Kalau ada Syekh Wan Ismail kan duduk di sini, kita boleh tanya saja kenapa Syekh sebut maka, kenapa sebut iya, kenapa dengan, kenapa tidak, boleh sebut satu-satu. Habis tu kata ilmu ulama dulu. Kita tak pernah belajar ulama-ulama yang tahqiq ilmu dah. Kan kita belajar pada ulama-ulama yang tahqiq ilmu dah, baru kita berasa takut nak bangkang, nak iktiraf ulama-ulama dulu. Jauh ni ilmu kita ni, ilmu ulama-ulama dulu. Kalau kita nak tahu kita alim ke tak, pergi buka kitab Tafsir Al-Kashaf, Tafsir Al-Kabir Imam Fir Ar-Razi, pergi buka baca dulu. Kalau tak boleh baca, tahulah kamu tu siapa. Kalau boleh baca, beritahu, mai baca dekat saya nak belajar. Sebab saya sini nak baca taktik. Itu Tafsir Al-Kashaf, kan? Ruhul Ma'ani, kan? Itu tafsir yang rendah sikit tu. Itu bukan Tawalik Maqasid, bukan. Tafsir Fakhruddin Ar-Razi, Tafsir Al-Kabir, Tafsir Al-Kashaf, Ruhul Ma'ani, EG. Baca dulu tafsir tu. Kalau kita boleh baca pergi, okey. Kalau boleh faham, itu memang hebat. Hebatlah. Kalau kita tak faham, dia bawa sampai kita ni bahasa hanyut. Tenggelam. Bila kita baca kitab mereka, Allahu Akbar, luahnya ilmu mereka. Kita yang cetek ni kita cuba nak iktiraf ulama-ulama dulu. Kita nak cuba faham kalam mereka sedangkan kita tak faham. Sebab tu bila sebut di sini, bila Syekh sebut setengah daripadanya dengan lalai, maknanya tiap daripada lalai benci itu mana lebih khusus daripada ketiadaan perkehendak. Lalai itu khusus, benci itu khusus. Ketiadaan perkehendak ni umum. Tapi kita kena faham pendapat yang tahqiq, lalai ataupun benci itu lazim malzum dengan ketiadaan perkehendak. Makna sama. Bukan mana ketiadaan perkehendak itu luas sepertinya tak pula. Tapi Syekh sebut yang diibaratkan, yang dipanggil daripada setengah daripada ketiadaan perkehendak dengan lalai yang telah lalu, tafsirnya tafsir lalai. Kita terpaksa kena berhenti situ sebab maghrib awal kan. Kita berhenti di pada kata Syekh, nanti kita akan sambung. Dan daripada setengah lagi dengan benci, kerana jikalau ada pada zatnya salah satu daripada keduanya, nescaya tiada ada
alam ini ada. Mudah-mudahan apa kita belajar pada tentang ini dapat pemahaman kita dan dapat mantapkan lagi ilmu kita dan iman kita kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'matahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antal wahhab. Maftah alaina futuhal alim. وانصر علينا برحمتك يا رب العالمين. نسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الممكنين وشكر الصابرين وبسكتين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله.